Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 8 Syawal 44, 29 hari bulan 4 2023, kita teruskan bicara kita dalam sebuah kitab yang kita baca, nama dia Atabat Al-Ubudiyah. Buku ni kecil tapi menarik. Nama dia Atabat Al-Ubudiyah. Atabat ni kalau kita kira macam bendul gitu lah. Dari sudut kedudukan Al-Ubudiyah, maknanya perhambaan diri seorang manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Jawabun li su'alil muslim kaifa a'budullah. Suatu jawapan kepada persoalan yang berlega dalam kepala umat Islam, bagaimana aku sembah Allah. Menarik, kitabnya kecil tapi perbahasannya mendalam. Tajuk kita dalam siri ini limadza syuri'atil ibadat az-zahirah. Kenapa disyariatkan ibadat-ibadat yang zahir, sedangkan kita ni Allah Subhanahu wa taala mengambil kira yang batin. Allah Taala akan ambil kira innamal a'malu binniyat. Semua benda dengan niat. Kalau niat ikhlas, jadi. Maka ini menjadi perbincangan kita bahawa semua ibadat-ibadat yang zahir melambangkan kepada apa yang terkandung dalam batin, dalam hati. Sebab hati ni kita tak nampak. Bila tak nampak, zahir itulah yang menjadi tanda kepada apa? Kepada apa yang terkandung dalam hati. Al-ubudiyah, perhambaan diri seorang manusia kepada Allah, asluha, asalnya bertapak dalam hati, fil qalbi. Kerana itu dalam hadis yang sahih Nabi kata iza saluhat, apabila segetul daging ni ataupun hati ini baik seluruh anggota. Makna kalau dia soleh, hati tu soleh, anggota lain pun turut soleh sama. Dia tak akan mencuri orang, dia tak akan pukul orang, dia tak akan kata perli orang, macam-macam lagi lah. Yang pentingnya, maka timbul lagi soalan, apakah kepentingannya amalan yang zahir ini kepada seorang hamba Allah Azza wa Jalla, seperti solat. Solat ni zahir, mana boleh tak zahir, nampak. Berdiri, duduk, rokok, sujud, sangat zahir. Puasanya pada asasnya tak zahir. Orang tak tahu pun kalau kita makan senyap-senyap. Tapi oleh kerana syariat puasa ni, Ramadan ni suatu bulan semua orang berpuasa, maka dia zahir. Manakala ada orang tak puasa kena tangkap. Zakat kita ni kena zahirkan, baru orang tahu, oh dia ni meniaga besar, zakat dibayar, kita kata alhamdulillah. Mana kita ada ruang, ada peluang untuk mengabdikan diri kepada Allah Taala melalui harta. Haji, oh sangat zahir. Seorang dua orang pergi haji, satu kampung pergi airport hantar orang. Kalau tak pergi airport pun hantar di rumah, contohnya, mana sangat zahir. Doa ni mungkin tersembunyi, tapi yang pentingnya ibadat-ibadat yang digunakan pada al-jawarih, yang digunakan dengan anggota kita ni, doa, nazar, zikir, yang dibina semua itu di atas kadar keikhlasan seorang itu kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya
tinggi mana ikhlas dia dalam beribadat, tinggi mana ketundukan hati dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka lagi tinggi darjat dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka simbol di sini, apabila hati itu khusyuk, anggota tumpang semua. Bila hati itu tunduk kepada Allah, anggota yang lain pun turut sama. Dalam kata-kata masyhur seorang sahabat, bila dia tengok seorang pemuda dia solat duk garu sini. Kata Tuan Syekh ni apa dia? Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Dia kata kalau hati budak ni khusyuk, anggota dia turut khusyuk. Indah ni. Macam kita tengok sebahagian orang hari ni kan. Allahu Akbar, duk betul kaki sebal, betul piyuh, betul jam, macam-macam betul ada lah. Jadi itu menunjukkan bahawa hati dia lara tidak ingat kepada solat, maka anggota dia tumpang sama. Jadi hasil daripada soalan-soalan tadi timbullah persoalan mal faidatu, ma faidatul ibadat az-zahirah, apakah faedahnya ibadat yang zahir kalau nilaiannya di sisi Allah Azza wa Jalla yang dikira yang dibatin. Maknanya darjat dia, markah dia punya penilaian dia ikut batin. Makna kalau batin dia salihah ataupun ikhlas, maka ibadat yang kita buat itu ikhlas. Al-Syekh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, Al-Fudail Ibn Iyad telah menggariskan dua syarat qabulul amal. Amalan kita ni nak diterima mesti ada dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas. Ikhlas tu amalan hati. Tak ada siapa boleh tahu oh dia ni tak ikhlas ni. Mana boleh kita nak mempertikaikan amalan orang. Kalau ada orang kata aku tahu dia ni tak ikhlas, bohong. Dalam hati orang mana kita tahu. Yang kedua, syarat yang kedua qabulul amal, iaitulah mutaba'atun nabi. Kita ikut apa yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan jawarih. Maknanya amalan kita ikut Nabi, hati kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Maka untuk memahami makna al-ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, maulah kita boleh faham, kita tengok kepada setiap amalan yang kita lakukan ini. Jadi setiap syiar ibadat, dia panggil asy-sya'air az-zahirah. Syiar ibadat kepada Allah Azza wa Jalla yang zahir ini, syiar ibadat kepada Allah Ta'ala yang zahir ini melambangkan kepada apa yang ada dalam hati. Jadi ada, dia panggil hak zahir ini macam bekas, au'iyatun. Nak menzahirkan apa yang ada dalam hati, nak menzahirkan apa dalam hati. Hati dia tunduk pada Allah Ta'ala, hati dia benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla, hati dia betul-betul takut pada Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada arahan Allah, akur kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla, dan beriktimat kepada Allah, mengharapkan pahala, tamak nak mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla, yakin dengan janji Allah. Semua perkara yang dibuat itu di mana mata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, redha kepada syariat Allah, dan menjiwai, merasai bahawa kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Kita duduk di bawah mana? Di bawah muraqabatillah. Nah, ini dia panggil. Maka setiap orang itu akan melaksanakan tugas mengikut kecintaan hati. Bila hati itu cinta kepada Allah, maka dia akan dengar kata-kata Allah. Seorang pendakwah, dia buat kajian. Dia kata, aku heran baca cerita, baca kisah ahli-ahli ibadat di kalangan salafus salih. Rasa heran. Macam mana dia boleh baca Quran sampai berdiri separuh malam, berdiri setengah malam. Ada yang berdiri sampai bengkak kaki baca Quran, berdiri puasa pada siangnya, malam beribadat. Macam mana orang ni boleh buat? Jadi bila aku duk fikir-fikir, pendakwah zaman kita ni, dia buat analisa zaman sekarang. Bila aku tengok kepada alat gadget yang ada dalam poket hari ni, alat gadget yang ada dalam poket hari ni,
Seorang tu boleh duduk berjam-jam dengan alat gadget dia. Sengih, suka seorang. Duk tengok grup WhatsApp, sengih. Mentah berkeruk dahi. Tengok TikTok pula. Tengok orang panggil orang Kelantan kata galik. Galik. Maknanya galik ni leka asyik dia dengan jihaz, dengan alat dia ni. Dia kata begitulah aku boleh faham bahawa apabila hati tu asyik dengan sesuatu, anggota kita terlupa dengan kepenatan. Jadi orang soleh bila dia asyik dengan kalamullah, dia asyik dengan kata-kata Allah Azza wa Jalla, dengan Al-Quran, kitab Allah, dia boleh baca Quran sampai boleh khatam 1 kali sehari. Ada kata Imam Syafi'i boleh khatam 2 kali sehari. Sebab apa? Sebab hati itu sudah khusyuk kepada, sudah mencintai Al-Quran. Maka masyhur juga kata-kata daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Apabila seorang itu mencintai Allah, bila mencintai Allah, maka dia tidak akan kenyang mendengar kalam Allah. Bila orang cinta kepada Allah Ta'ala, dia tak akan kenyang daripada mendengar kata-kata Allah Azza wa Jalla. Demikian dipanggil orang yang cinta, orang yang asyik. Jadi kita fahamlah sekarang ni bagaimana kita nak tundukkan hati kita, bagaimana kita nak ikatkan hati kita, kita nak tengok dalil bahawa hati itu khusyuk pada Allah Azza wa Jalla, hati itu bertunduk dan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tengok kepada amalan kita yang zahir. Baik, kita ambil beberapa contoh yang mudah nampak. Contoh yang simple, mudah nampak. Di antara contohnya, fi syariatis sadaqah waz zakah. Allah Ta'ala syariatkan kepada kita sedekah dan zakat. Jadi ada setengah ulama bila sebut sedekah dengan zakat dia beza. Kalau kata zakat wajib, kalau kata sedekah sunat. Tapi kalau dia sebut satu je, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innamas sadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah itu kepada orang fakir. Ini sedekah di sini dengan makna zakat. Sedekah di sini dengan makna bimakna ish, bimakna az-zakah. Sekarang ni bila kita bersedekah, yang kita nak sedekah ni harta lah. Bukan sedekah tenaga, bukan sedekah benda-benda, tapi kita sedekah harta. Kita dengan harta ni sayang ke tak sayang? Kita dengan harta ni sayang ke tak? Tak usah kata apalah. Orang hok duduk di, orang panggil terguling atas tilam, tak nak gerak dah. Nah, di hospital kau di rumah kau, makcik nak makan, tak lalu. Tok ayah nak minum, tak usah. Nak bagi sedekah pitih sikit, celek mata, isyarat letak bawah bantal. Halah sinilah pitih. Makan tak boleh, minum tak boleh, tapi pitih boleh lagi, duit boleh lagi. Maknanya sayang dia kepada yuhibbu, patut dia kata mak aku tak serah, duit pun tak nak beli apa dah, ambil lah. Bagi. Maka di sini menunjukkan bahawa mencintai harta itu dipanggil fitri. Mencintai harta benda ni satu naluri manusia. Tak ada orang tak cinta kepada harta dia, sayang. Tak cinta kepada anak-anak, bohong. Kecuali kucing pun sayang ke anak dia, apalagi manusia. Sehingga dia buat kata-kata, tak, bagai kucing jatuh anak. Lelah mari. Sebab apa? Sebab kucing anak dia jatuh. Sayang dia kepada anak yang begitu dahsyat. Maka apabila seorang tu dengar Allah Ta'ala sebut dalam Quran sedekah ni pahalanya sekian, baginda Nabi SAW menggalakkan sedekah, Nabi kita suruh berwakaf, al-sadaqatun jariyah, yang mana wakaf, tak segan silu kata orang. Ambil duit, bismillah. Berapa ribu nak beli tanah, nak buat masjid, nak buat rumah wakaf, bagi lalu, ambil 1,000. 1,000. Balik tengok, banyak lagi duit, esok tambah pula. Maknanya mudahnya kita mengholorkan duit. Kenapa? Kerana kita yakin, hati itu yakin
bahawa Allah SWT akan beri pulangan kepada kita, akan beri berjanji untuk bayar balik kepada kita, maka seorang itu tidak teragak-agak untuk mengeluarkan sedekah, beri sedekah kepada orang ataupun mengeluarkan zakat daripada harta dia yang disayanginya itu. Bagi. Maka disebut dalam hadis was-sadaqatu burhan. Was-sadaqatu burhan, sedekah itu menjadi tanda. Tanda apa tu? Tanda keimanan, tanda keyakinan bahawa kita yakin iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahawa kita beri sedekah ni Allah Ta'ala akan bayar balik. Sebab itulah Allah Ta'ala namakan sedekah dengan makna qard. Qardun itu makna hutang. Man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Siapa dia beri sedekah pada Allah, siapa dia beri hutang pada Allah, hutang itu wajib dibayar. Maknanya Allah nak gambarkan bahawa kalau kamu sedekah mesti aku beri bayar. Dia digambarkan dengan hutang. Begitulah kita. Yang pertama, tanda pelajar. Yang pertama, orang yang boleh beri sedekah menunjukkan keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin Tuhan bayar. Redha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah kata, hartamu 1/40 hak fakir miskin. Kita redha. Ya Allah, ambil zakat aku lillahi ta'ala. Yang kedua, orang beri rezeki dia, harta dia kepada orang ni, dia kena iktimad, dia kena tawakal kepada Allah bahawa Tuhan akan ganti yang lain. Jangan kata sudahlah, aku sedekah ni tak ada duit, dah lepas ni merempak. Lah, kita mengatakan bahawa sedekah itu Allah Ta'ala berjanji nak beri ganti, nak bagi hak lain kepada kita. Kita kata alhamdulillah. Baik, kita pergi pada contoh lain. Al-Hajj, haji pula. Haji ni, tuan-tuan dan puan-puan yang nak pergi haji, yang pertama sekali, berapa banyak perbelanjaan yang kita kena keluarkan. Kalau pergi dengan tabung haji biasa, berapa harga? Mulai tahun ni pula, hak tabung haji pun ada 3 harga. B40 lah apa benda di istilah. Nak kata apa? Kalau masuk package, double lagi harga. Satu, maknanya kita nak pergi haji, duit habis. Itu dari sudut persiapan. Dari sudut amalan, banyak dalam amalan haji tak tahu apa ni punca. Tawaf 7 kali, sa'i 7 round, 7 pergi, melontar 7 biji. Tak apalah kalau kita tempat melontar tu dekat. Ni kita orang Malaysia ni, kalau package biasa, tempat melontar kita duduk 3 km di Muaisim, jalan kaki 3 km, masuk tempat melontar 1 kilo, balik 7 km, semata-mata pergi nak lontar 7 biji batu yang ada besar-besar hujung jari. Allahu Akbar, balik. Apa lagi? Duduk di Mina, bersempit-sempit, bersombak-sombak, kata orang. Semua itu semata-mata kita buatkan Allah. Kata Nabi SAW, li'iqamati zikrillah. Tawaf, sa'i, melontar, bercukur tu semata-mata kerana li'iqamati zikrillah, untuk ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang hati dia tak cinta kepada Allah, dia tak nak buat. Letih, penat, pada lagi sekali tak segi dah lah. Jarang kita jumpa orang balik haji tak segi dah, aku tak segi dah. Kalau dia sakit uzur tak larat, itu lain. Hak sihat walafiat kata tak segi dah aku. Mana ada tak? Kalau ada seorang dua pun, orang panggil itu kes terpencil. Tapi dalam puluhan, ratusan ribu jemaah haji, semua kata nak pergi pula. Seronok, suka. Itu menunjukkan apa? Kecintaan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, di antara dalam masa musim haji ini ada satu lagi amalan, dia panggil al-hadyu wal hadahi.
Allah suruh kita sembelih dam, hadiu. Ataupun kalau kita tak pergi haji, dia panggil al-adahi, sembelih korban. Sembelih korban, dia ada timbang tara sembelih korban ni. Yang pertama kita sembelih kerana Allah. Yang kedua kita boleh makan daging dia. Kita boleh makan daging dia. Namun begitu Allah Ta'ala nak tengok musmelih ni nyawa untuk aku, daging awak boleh makan. Tapi kita masih lagi memilih-milih. Oh, habis nara ni mula. Iklan korban mula keluar sehari dua ni. Keluar di negara ni RM250 satu bahagian. So korban di negara ni 600. Keluar korban di Malaysia mungkin 600 800. Kita hak banyak duit pun giduk cari korban hak paling murah juga. Allahu Akbar. Nama dia pun ibadat korban. Berkorban ni maknanya kita keluarkan satu duit kita, harta kita, keuangan kita, pilih yang terbaik. Bukan pilih yang paling kurus, bukan pilih yang paling murah lah, yang terbaik. Tengok Allah kata apa dalam surah Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah kata lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha. Tengok. Allah telah bagi tahu lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha. Allah Taala tak nak pun dagingnya, darah-darah yang kamu kurban itu bukan nak. Tapi yang Tuhan naknya walakin yanaluhu taqwa minkum. Hak Tuhan nak apa dia? Tuhan nak daripada kitanya, Tuhan naknya takwa. Takwa tu yang kita nak. Jadi para jemaah sekalian, jadi ini sangat penting untuk kita belajar. Tulis itu surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 27. Suratul Haji ayat 37, maaf. Ayat 37. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tuhan kata aku tak say darah dia, apa dia daging dia ambil kamu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang aku naknya takwa daripada kamu. Maknanya bila kita kata kita Allah Taala suruh kita bertakwa, bermakna Allah Taala suruh kita ambil pilih yang terbaik. Yang Nabi kita sembelih kabsyaini amlahaini aqranaini. Nabi kita sembelih kibas yang gemuk, bertanduk, comel, gemuk, bukannya cari hak paling kurus. Ni tidak ni, habis kapur dia pusing. Nak pergi cari korban hak paling murah, jumpalah hak paling kurus. Lepas bila nak ajak orang mari rumah lepas maya Zuhur tu, tuan-tuan dijemput ke rumah makan sup tulang. Tak makan sup tulang guna daging tak ada, beli hak paling murah sekali. Sup tulang dalam meninggal. Ni penat kita ni. Jadi kita nak kita sembelih kerana Allah Azza wa Jalla dan kita ambil yang terbaik. Jadi nasihat saya lah kepada para jemaah sekalian, sempena dengan kedatangan bulan Zulhijjah ni, nak korban ni, pilih korban yang terbaik, bukan yang termurah, dan berkorban di tempat di mana kita berhari raya. Berkorban di mana tempat kita berhari raya. Oh, kalau kempen macam ni, nanyalah dia tahu orang miskin di negara lain yang tak pernah makan daging, tak pernah korban tu. Kita kata tak apalah. Awak ambil satu bahagian untuk diri sendiri di tempat sendiri. Hak lain tu kita kira korban yang sunat. Kita buatlah hak 200 negeri ni, hak 300 negara sana, hantar lagi 4-5 korban, tak ada masalah. Tapi jangan tidak ada korban di mana tempat kita ada. Di mana tempat kita berhari raya. Ingat tu. Oh, contoh lain pula. Wa kadzalikal halu fis siyam. Demikian juga kita tengok keadaan puasa. Puasa itu menjadi mercu tanda kepada hati seorang manusia, sebab boleh meninggalkan kehendak nafsu. Nafsu nak makan, nafsu nak minum,
nafsu nak duduk dengan isteri pada siang hari, malam hari pun nak duduk juga, maka bertempur di antara kehendak nafsu dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Kalau bulan Ramadan, lainlah semua orang puasa. Tapi ni bulan Syawal ni lagu mana ni? Bulan Syawal ni. Berapa hari lagi? Duk main ni hari lagi benar kita dah. Berapa hari lagi? Tak banyak dah. Berapa? Ni hari je lagi. Ni hari lagi. Syawalnya puasa ni hari je, bukannya banyak hari pun. Jadi kita duduk main pening lagu tu lah. 6 hari lagi, 6 hari lagi. Bila nak sudah? Tu wallahu alam. Syawal berlalu, tetap berlalu. Hari ni sudah berapa hari dah? Sekejap ya. Jadi alhamdulillah lah bagi jemaah yang dah khatam, dah siap dah puasa 6 hari, tak ada raya ni. Dia raya sekali ya, bukan raya 2 kali. Gitu. Mari rumah saya raya 6, kata tak ada raya 6 habis puasa 6 boleh kata gitu. Puasa sunat waktu orang lain tak puasa memang mencabar. Maka dia menjadi mercu tanda kekuatan jiwa seorang manusia, seorang hamba Allah, dia boleh berpuasa di saat orang lain tak puasa. Alhamdulillah. Kita berpindah pula kepada qiraatul Quran. Beribadat dengan baca Quran. Tak kiralah ketika kita sedang puasa ke, ketika kita tidak berpuasa ke. Maknanya kita baca Quran, kita rasa manis ke tak rasa manis? Rasa seronok ke tidak? Tengok jiwa kita. Jadi tadi kata-kata Osman tadi, kalaulah seorang itu mencintai Allah, nascaya dia tidak akan kenyang, tidak akan jemu, tidak akan puas dengan mendengar kata-kata Allah Azza wa Jalla. Dan kita kena menjiwai setiap ayat yang kita baca tu, ya ayyuhallazina amanu, celek mata, buka telinga. Sebab apa? Sebab Allah nak bercakap dengan kita. Kalau kata ya ayuhan nas, hai manusia, pun kita kena buka telinga juga sebab kita ni manusia. Cuma berbeza sikit. Bila kata ya ayyuhallazina, fokus pada orang beriman. Bila kata ya ayuhan nas, fokus pada manusia seluruhnya, maka kita mengatakan itu semua menjadi kepentingan kepada kita para jemaah untuk menghayati Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran sebagaimana yang selalu saya sebut kepada jemaah kita sekian, iaitulah Al-Quran ini fungsi dia yang besar untuk menghidupkan hati kita daripada mati, tak mengenali Allah dan tidak menghayati apa yang Allah Ta'ala perintahkan, permankan kepada kita. Maka di sini kita tahu zikir, kepentingan zikir dengan lidah. Zikir dengan lidah menjadi dalil kepada ingat hati itu kepada Allah. Ni, hari ni kita duk kempen zikir ni. Di antara kitab yang kita suruh baca, ni, Perindahan Islam, Perisai Muslim. Baca ke tak baca? Baca dah? Alhamdulillah. Kita kempen juga para jemaah sekalian supaya baca zikir 4 kalimah. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, zikir 4 kalimah ni zikir yang paling mudah sekali. Tuan-tuan dan puan-puan hafal lama dah zikir ni. Tapi nak zikir tak ingat. Kenapa tak ingat? Timbul lagi soalan. Kenapa tak ingat? Sebab lupa. Kenapa lupa? Sebab hati tak ingat. Tak usah kata orang lain, kita sendiri, kita semua ni. Hari ni berapa kali kita berzikir? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali? Hatu kira daripada pagi tadi sampai lah ni, berapa kali seorang? Sibuk dengan gaya ustaz weh. Tak zikir lah tu kalau jawab gitu. Paling tidak kita kena zikir pagi 100 kali, tengah hari 100 kali, petang 100 kali, malam 500 kali satu hari. Biar ada zikir 4 kalimah ini berapa kali sehari? Biar boleh 500 kali sehari. Boleh ke tak boleh? Tak saya jawab dah dia. Dia kata bukan tak boleh. Tak, bawa ke 500 kali tu orang panggil sekejap ya. Tapi masalahnya kita tak boleh jawab lah, takut riak. Takut riak jangan jawab. Yang kita bimbangnya takut tak ada. Ni risalah ada ni. Zikir, kelebihan zikir 4 kalimah. Ambil orang ni baca, jangan tak baca. Kelebihan zikir 4 kalimah. Bagi siap-siap dah. Jadi para jemaah sekalian. Jadi kalau hati tu ingat, dia akan khusyuk, dia akan zikir.
Masalah kita sekarang bila hati tak ingat, tak zikirlah kitanya. Allahul musta'an. Baik. Kita pergi pada solat pula. As-salatu nurun. As-salatu nurun. Solat itu cahaya. Cahaya adalah hati kita. Makin khusyuk hati kita, makin khusyuklah anggota kita. Jadi sekarang ni payahlah kita nak khusyuk. Sebab apa? Sebab anggota kita berjalan sana sini, mengembara entah ke mana, habis dunia dia pergi, kecuali ingat kepada Allah Ta'ala tidak jadi. Sebab itulah bila berlaku kesilapan dalam solat, habis pakat tak berani nak tegur tu imam. Sebab apa? Sebab khusyuk, tak tahu nak gimana berlaku. Penat kita. Maka lagi kuat hati kita beribadat kepada Allah Ta'ala, lagi banyak kita sujud pada Allah. Maknanya bagi banyak solat. Solat sunat kita maintain. Solat qabliyah, ba'diyah tak pernah tinggal. Solat duha tak tinggal. Solat witir tak tinggal. Solat tahajud tak tinggal. Duduk di mana tu? Duduk dia al-qalbul khasyi', hati yang khusyuk, hati yang ingat kepada Allah, maka hati yang bercahaya ini, maka solat itu menjadi tanda. Ini kadang-kadang kita kesian tengok wajib-wajib ni. Bila kita pergi ceramah, cerita bab kok selebihan solat kok berangguk kepala. Lepas maya Isya, berapa orang yang solat bab dia Isya, hak lain jujuk duduk beratur ambil makanan dah. Kita kata rugi besar. Kalau itulah suasana kita, rugi besar. Baiklah para jemaah sekalian, banyak lagi lah contoh-contoh yang ada, cuma yang kita nak sekarang ni ya. Demikian, itu di antara suruhan puasa, solat, puasa, zakat, sedekah, haji. Satu lagi jangan lupa dalam sudut al-manhiyat, dalam sudut perkara larangan, benda-benda hak Tuhan larang, hak haram, yang syubhat, yang tak jelas, jangan coba buat. Maknanya kalau orang ni berani buat, bermakna khusyuk al-qalbi, khasyatu, kecintaan dalam hati dia tu, takut Allah Ta'ala dalam hati, lemah. Sebab tu dia berani buat maksiat. Jadi orang yang buat maksiat ni maknanya orang yang hati dia tidak kuat, pegangan dia tidak mantap, sehingga dia berani lawan Allah Azza wa Jalla, sedangkan dia tahu perbuatan-perbuatan itu menyalahi apa? Menyalahi perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebagai penutup para jemaah sekalian, apabila hati kita khusyuk, anggota kita telah bekerja melakukan ibadat-ibadat yang terbaik, satu lagi, hati perlu ada rasa cemas, rasa bimbang, rasa takut. Apa dia? Takut amalan yang kita buat ini tidak memenuhi SOP syariat, yang menyebabkan dia tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah seorang sahabat ni, bila lepas pada buat ibadat, nampak dia termenung. Orang tanya, Syekh, kamu kuat ibadat ni, kenapa takut? Dia kata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala terima amalan itu daripada orang yang bertakwa. Dia kata, adakah aku ni termasuk orang yang bertakwa ataupun tidak? Menangis dia. Kita hari ni tersengih-sengih, lepas ibadat agak pakat duk post, pakat duk tayang dalam Facebook, inilah ibadat saya, inilah baca Quran saya, inilah tawaf saya, inilah haji saya. Habis pakat duk jaja, duk tayang, seolah-olah kita dah dapat surat confirmation daripada Allah bahawa ibadat kita telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, Allahu Akbar. Maka kesan daripada hati itu khusyuk pada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan dapati semua benda yang kita tengok atas dunia menjadi tanda kepada wujudnya Allah Azza wa Jalla, menjadi tanda kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita selarikan ibadat kita yang zahir dengan yang batin. Dia panggil ubudiyatul al-qalbi, ibadat hati yang perlu digilap, supaya ibadat zahir dapat dikembarkan dengan ibadat hati, dan ianya dikabul, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita secara ringkas dalam tajuk yang kita bincang ini, limadza syuri'atil ibadatuz zahirah, apakah rahsia disyariatkan ibadat-ibadat yang zahir.
Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.